Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Masih lagi bersama dengan saya Ustaz Amir Halal dalam rancangan My Halal yang disiarkan langsung dari TV1 hari ini. Hari ini bersamaan dengan 5 Oktober 2020 dan juga bersamaan dengan 17 Safar 1442 Hijri. Kita mendoakan semua rakyat Malaysia dikurniakan dengan kesihatan yang baik walaupun pada saat ini, pada ketika ini kita diuji dengan COVID-19. Apa jom juga kita kena jaga kita. Jadi dalam membincangkan tentang isu-isu semasa, sama ada isu tentang COVID-19 dan juga isu-isu halal ini, salah satu lagi perkara yang seharusnya juga wajib diketahui oleh pihak industri halal, termasuk juga kita sebagai orang Islam ini, tentang zakat itu. Jadi kita lihat walaupun zakat ini bukan menjadi prasyarat wajib kepada industri halal, mesti bayar untuk nak mendapatkan sejah halal, tetapi dia juga merupakan satu kewajipan yang seharusnya dilaksanakan oleh industri, lebih-lebih lagi kita sebagai orang Islam lah kan. Jadi berzakat ni berzakat sampai untung ke, atau juga bila dah untung baru nak berzakat? Ada orang kaya tapi dia kata bila berzakat mungkin juga boleh mengurangkan pendapatan, boleh mengurangkan aset yang mereka ada. Jadi benar ataupun tidak? Maka itulah juga kita akan bincangkan pada hari ini tentang tajuknya zakat, berzakat sampai untung. Dan juga di studio pada hari ini kita menjemput dua orang. Dua-duanya dari utara belaka. Dua-duanya daripada Kedah belaka, yang merupakan seorang daripada agensi yang berkewajipan, yang cukup pakar, yang cukup mahir, yang akan membincangkan, mengutarakan berkenaan dengan zakat, juga bawa orang yang bertanggungjawab, industri yang mengeluarkan zakat. Jadi dua-dua insan ini insan yang paling istimewa pada petang ini. Kita akan berbincangkan tentang berzakat sampai untung. Jadi di sebelah kanan saya dululah. Di sebelah kanan saya ialah industri yang tidak, saya rasa tak perlulah saya nak memperkenalkan lagi, cukup terkenal dengan Olive House-nya, iaitu yang berbahagia Ustaz Aidil Azwar Zainuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Olive House. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni yang sihat lah. Orang yang beramal dengan makanan-makanan yang sihat ni, dia memang nampak ceria kan, nampak ceria. Gahnya tu ada. Dan juga di sebelah kiri saya ialah orang kata, kalau kata siapa lagi yang tak kenal, kalau sebut zakat je mesti orang kenal lah. Yang bahagia Tuan Syekh Haji Zakaria bin Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Ustaz beri macam mana? Alhamdulillah sihat. Sebab saya nampak Tuan Syekh sihat, saya pun kena semangat. Alhamdulillah. Sebab dia kata orang kampung duk mai di bandar ni, dia kena sihat. Mesti sihat, no? Mesti. Jadi apa juga kalau ada sebarang persoalan yang berkenaan dengan tajuk berzakat sampai untung ni, bolehlah menghubungi kami di sini di talian 03 2288 7876, 03 2288 7876, atau juga bolehlah buka FB My Halal TV1. Lihat pada ruangan komen ke, nak tanya tentang zakat, zakat apa yang wajib ke, yang sunat ke, yang makruh apa pun juga, maka bolehlah memberikan pandangan juga komen di ruang komen itu di FB My Halal TV1 ya. Jadi untuk permulaan ni lah, saya nak pergi kepada yang bagi Tuan Syed lah, sebagai agensi yang diamanahkan untuk menguruskan zakat di negeri Kedah ni. Yalah, kalau kita bercakap bab zakat ni, sejak daripada dulu sampai sekarang orang duduk sembang bab zakat, tak habis-habis. Tapi bila orang suruh bayar tak mau. Aduh. Tapi sekarang ni mungkin juga Tuan Syekh boleh kongsikan sebenarnya apakah yang disebutkan dengan istilah juga definisi zakat itu yang sebenarnya. Silakan Tuan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali saya terima kasih kepada Ustaz Amri. Terima kasih Ustaz Aidil Azwar. Dan semua rakan-rakan penonton-penonton yang mengikuti perbincangan kita pada petang ini. Okay. Terima kasih juga kepada program khas My Halal. My Halal, ya. Kerana julung-julung kali memberi ruang kepada agensi macam kami ini, lembaga zakat. Lepas ni kerap. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Satu tajuk yang Ustaz Amri tanya tu menyentuh semua orang sebenarnya. Ya, ya. Zakat ni adalah satu tajuk yang menyentuh
soal keimanan, Betul. soal ketakwaan, Ya. soal melibatkan semua golongan manusia, daripada istana sampai ke marhih, daripada orang kaya, orang yang sederhana, dan golongan fakir miskin. Pengalaman saya, Ustaz Amri, Ya. sebut saja zakat ni semua orang nak ambil tahu. Semua nak minta, no? Orang kaya dia nak tanya duit dia pergi mana, hak bagi zakat. Okey. Hak tak bagi zakat dia duk perhati, dia kata aku perhati aja. Hak orang miskin dia tanya saya sepatut dapat banyak mana. Jadi saya nak beri gambaran bahawa tajuk ini adalah satu tajuk penting yang mesti difahami, dihadam oleh semua lapisan masyarakat. Ya. Dan Ustaz Amri pun faham kalau sikit kesilapan berlaku daripada pusat atau agensi zakat, dia akan menerima padah. Ya, memang. Silap gaya. On the spot lah, on the spot. Okey. Berbalik kepada zakat ni, bagi saya selalu kita duk mengaji zakat bermakna subur. Subur. Apa suburnya di mana? Kenapa Islam mementingkan sehingga kan lepas syahadah, salat, terus jumpa zakat? Zakat. Dan suatu gandengan yang Allah letak di antara solat dengan zakat tak boleh dipisahkan. Sebab itu kita melihat bahawa kaya dan miskin dilibatkan dalam soal akidah dan keimanan. Ya. Kaya dan miskin ini adalah suatu putaran yang mesti diurus. Sebab itu bila kita sebut zakat, takrif dia mudah. Orang ambil harta daripada orang kaya, bagi kepada orang miskin. Kerana dalam Islam, Islam tidak mengizinkan putaran kehidupan satu lapisan masyarakat ini kita sebut sebagai satu istilah terperangkap dalam keganasan kemiskinan. Sebab kemiskinan ini adalah suatu keganasan. Ya. Sebab dengan kemiskinan dia boleh merosakkan akidah. Dengan kemiskinan dia boleh merosakkan akhlak. Ya. Dengan kemiskinan dia boleh merosakkan pemikiran. Kemiskinan juga merosakkan institusi keluarga. Ya. Dan kemiskinan juga menjadi ancaman kepada sebuah negara. Sebab itu dalam Islam Allah letakkan suatu lapisan supaya garisan ini mesti diurus, kumpulan ini mesti diurus. Baik. Maka diwajibkan zakat. Jadi bagi saya sebagai yang terlibat dalam 3 tahun dalam mengemudikan zakat di negeri Kedah. Ya, alhamdulillah. Zakat ni saya lihat pertama jaminan kemiskinan kepada jaminan kepada orang miskin. Sebab kalau ada zakat, orang miskin terbela. Ya. Tapi bila ada zakat, orang Islam, orang miskin terbela. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada orang kaya di kalangan mereka itu, mana mewajib dengan berzakat. Di kalangan harta mereka itu dengan satu kadar. Satu kadar, kita dah bincanglah Ustaz Amri, 25% lah. 25% anu. Dengan satu kadar ini boleh memberi kelegaan dan keselesaan kepada golongan fakir. Dan Allah jamin bahawa mereka ini tidak akan bertelanjang dan lapar. Orang yang keluarkan zakat tadi? Orang yang miskin tadi. Okey. Maknanya dengan suatu kadar 25% tu, Allah jamin dah orang miskin tak akan lapar. Tak akan lapar. Dan orang miskin tak akan bertelanjang. Okey. Kecuali ada di sana orang kaya yang enggan mengeluarkan zakat. Okey. Jadi kalau dalam konteks ni Ustaz, saya nampak orang selalu bertanya, ada zakat, ada lagi ke orang miskin? Tapi sepatutnya orang tanya Ustaz, Itu. ada orang miskin ni mesti ada lagi orang kaya tak bayar zakat. Ni kita Dua benar. Kita kena yang kaya. Macam tu. Jadi saya nampak apa yang kita nak kena betul dalam masyarakat sebagai satu jaminan ni adalah bukan bertanya ada lagi orang miskin sebab ada pusat zakat. Bukan. Sebenarnya kita kena sebut bahawa selagi ada orang miskin bermakna ada lagi orang kaya yang tak berzakat. Okey, Ustaz, kita akan tanya Terima orang kaya.
Orang kaya. Ustaz, sebagai orang kaya ni saya ikut apa yang Tuan Syed sebutlah orang kaya dan sebagai CEO Olive House ini. Jadi orang kata bahawa ialah syarikat yang dah dapat sedia halal nak keluarkan zakat ni kadang-kadang dia tak tahu apakah orang kata hikmah di sebalik nak keluarkan zakat, faedah-faedahnya. Jadi sebagai CEO Olive House ni sendiri, mungkin juga Ustaz boleh kongsikan hikmah dan juga faedah syarikat yang membayar zakat kepada lembaga zakat ni Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amri, Ustaz Syekh Zakaria yang bersama dengan kita, sidang hadirin penonton-penonton sekalian. Terima kasih di atas persoalan dan jemputan untuk sesi pada petang ini. Satu persoalan yang sangat menariklah. Bila kita bercakap tentang soal zakat. Zakat ini dikeluarkan kalau mengikut konteks kepada Malaysia pada hari ini, kita melihat dia akan datang daripada dua sumber lah. Sama ada datang pada kapasiti peribadi ataupun ia datang daripada institusi. Sama ada itu merupakan sebuah syarikat ataupun itu merupakan satu institusi yang diwajibkan ke atas mereka untuk mengeluarkan zakat. Mungkin pada konteks petang ni kita lebih bercakap kepada konteks sebuah syarikat lah. Kalau cerita tentang zakat peribadi ni, saya rasa Ustaz Zakaria pun lagi kaya daripada saya ni. Maksudnya zakat, Ustaz Amri pun apa kurang ni. Maksudnya pada zakat peribadi ni kita mempunyai tanggungjawab. Tetapi kita nak bercakap dalam konteks yang lebih besar ataupun apakah impak sosial dan juga ekonomi yang menjadikan kenapa agama Islam menjadikan di antara rukun-rukun yang penting itu adalah mengeluarkan zakat. Sedangkan pelik bila kita melihat pada setengah individu dia boleh menerima tentang cukai-cukai yang patut dikeluarkan dengan perspektif dan juga kerangka ekonomi yang telah dilogikkan menunjukkan bahawa ini merupakan satu tuntutan kalau sekiranya kita ingin untuk menjadikan satu ekosistem ini mampu berkembang dengan baik. Maka kita menerangkan dengan begitu baik sekali tentang sebuah negara tidak akan terbina kalau sekiranya penstrukturan cukai itu tidak boleh dilaksanakan dengan sempurna dan tidak diberikan kerjasama oleh institusi yang bertanggungjawab. Maka sebuah negara itu menjadi maju dan berkembang baik adalah atas faktor apabila sistem percukaian itu dilaksanakan dengan sempurna. Sebelum perkara itu dilaksanakan, kerana sistem percukaian itu datang pun pada kurun yang belakang. Sebelum pada itu pelaksanaan zakat itu lebih didahulukan. Dalam keadaan yang menjadikan satu keistimewaan dan hikmah. Kalau ditanya kepada saya sebentar tadi, apa hikmah yang menjadikan urusan zakat ini merupakan satu perkara yang patut kita laksanakan. Yang menjadikan zakat ini istimewa, ia merupakan satu ibadat. Bagi orang beriman, kalau kita bayar cukai, kalau niat kita tu tak cuba ejah bagi betul-betul, tak jadi pahala. Niat juga apa? Sebab kita nak tahu juga mungkin niat kita nak membantu negara, negara menggunakan dengan sebaik mungkin. Tetapi zakat ini daripada syarak itu sendiri, daripada Al-Quran dan hadis itu sendiri telah menjelaskan bahawa ini merupakan satu ibadat, satu tanggungjawab, dan hikmah yang paling pertama bagi orang yang beriman adalah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kebanggaan. Yang tu perkara yang patut kita utamakan terlebih dahulu. Bagaimana seorang yang beriman merasakan bahawa perintah yang datang daripada kekasih ataupun pihak yang istimewa bila dapat dilaksanakan, itu adalah perasaan kebanggaan yang ada pada diri kita. Ia bukan satu perasaan yang kita rasa terpaksa ataupun kita rasa satu bebanan. Sebagaimana bila kita berada dengan teman-teman kita, kadang-kadang kita jumpa orang bangga, kadang-kadang Ustaz Zakaria call saya pun syok ni. Ustaz Zakaria call ni CEO zakat. Itu cerita CEO zakat. Ini lebih-lebih lagi lah apabila satu arahan dan perintah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hikmah yang paling besar kepada orang beriman, kita meyakini bahawa apabila kita diperintahkan untuk melaksanakan zakat, kita yakin hikmah ini datang daripada Tuhan Rabbul Jalil yang menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bagi mereka yang melaksanakan tuntutan zakat sebagai sebuah institusi, kita bertindak dan bertanggungjawab menjadi salah satu di antara pihak yang merancangkan dan menyusun agenda ekonomi sosial yang sangat penting. Tajuk ini jarang dibicarakan. Kerana apa? Kadang-kadang setengah orang merasakan dia melaksanakan tuntutan zakat ini sebagai satu perkara yang menjadi kebanggaan. Ada kala kadang-kadang orang yang bayar zakat ni, contohlah orang ada duit ni, dia berasa bangga, riak bayar zakat. Dia duk rasa pejabat zakat ni duk kacau dia. Dia tak tahu kata jabat zakat tu tolong elak daripada dia berdosa. Itu satu. Jadi bila peranan itu dijalankan oleh mereka berautoriti, menguruskan zakat ni bukan satu benda yang mudah. Dia susah. Cerita kita urus perniagaan pun satu cerita. Ini cerita nak urus 8 asnaf zakat zakat. Dan 8 asnaf ni orang Kedah kata macam-macam perangai, macam-macam isu. Dan akhirnya hikmah kenapa kita mengeluarkan zakat tersebut adalah merupakan kita membantu ke arah pembangunan sosial. Yang mana apabila sosial itu terbangun dengan baik,
baik, putaran ekonomi itu berjalan dengan baik, sebenarnya ia juga akan mengembangkan perniagaan pada perspektif perniagaan itu sendiri. Maknanya yang Ustaz sebut tadi ada 8 golongan ya, asnaf. Yang asnaf itu yang kita akan tanya pula kepada Tuan Syekh 8 ni, termasuk jugalah inovasi dan juga idea yang cukup baik apabila pusat zakat ni Kedah yang mengeluarkan sijil yang disebut sebagai sijil Muzaki ini. Jadi nak berbincangkan tentang sijil Muzaki yang dikeluarkan kepada orang yang membayar zakat, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Tuan Syekh insya-Allah dia akan jawab soalan yang saya tinggalkan sebentar lagi. So, kita berehat seketika. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat senaman. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan parti minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Okey, baik. Masih lagi bersama dengan saya, Ustaz Amir Halal, dalam rancangan My Halal. Hari ini kita bincangkan tentang berzakat sampai untung. Di studio pada hari ini kita ada CEO Zakat ni Kedah. Kita ada juga CEO Olive House yang membincangkan dua sudut ini. Seorang yang membayar zakat, seorang yang menguruskan zakat tadi. Jadi antara yang saya lihat yang cukup terkenal dalam industri halal ni, apabila syarikat-syarikat yang mendapat sijil halal ni diberikan satu lagi sijil dan juga logo oleh pusat zakat yang Kedah. Saya Disebut sebagai sahabat zakat. Sahabat zakat. Sahabat zakat dikeluarkan sijil Muzaki. Jadi mungkin juga Tuan Syekh boleh kongsikan. Awak duduk tanya apa dia sebenarnya ni. Okey, terima kasih Ustaz Amri, terima kasih Ustaz Aidil. Bila kita sebagai institusi mengurus zakat, pusat zakat lah. Pusat zakat lah. Okay. Kita juga memikirkan dalam kerangka zakat ini adalah putaran ekonomi. Baik. Kita tak boleh lari lah yang tu. Sekarang ni ada agensi yang membayar zakat, sebagai contoh Olive House. Apa yang patut lembaga zakat bantu menambahkan keyakinan pelanggan, orang ramai kepada agensi-agensi yang membayar zakat. Baik. Di Kedah ni kita tak tahu syarikat banyak syarikat mana yang bayar zakat. Ya. Ada syarikat Muslim, ada yang syarikat tak Muslim. Betul. Ada syarikat Muslim yang berzakat, ada syarikat Muslim yang tak berzakat. Ya. Okey. Sebagai usaha bagaimana untuk meningkatkan produktiviti syarikat yang membayar zakat. Okey. Kita rasa perlu kita bagi suatu pengiktirafan dan penanda kepada orang ramai bahawa syarikat yang berzakat ini sudah pasti dia halal dan suci. Yap. Dalam Islam ni halal satu bab, suci satu bab. Okey. Dan kita bertanggungjawab, kita rasa diri kita, pusat zakat ni bertanggungjawab membuat ibahan. Kerana senang saja Ustaz Amri. Yap. Kalau barang dia laku banyak, tentu dia bayar zakat lebih. Dan zakat ni pergi ke mana? Ya. So apa rasa tanggungjawab kita? Itu bahasa yang mudah. Sebab itu kita merasakan bahawa pembayar zakat di negeri Kedah, kita bagi satu tanda yang kita namanya siapa bayar zakat dapat sijil. Dan yang menariknya ialah zakat yang syarikat-syarikat yang bayar zakat ni, kita buat suatu bimbingan khusus bagaimana untuk mereka menaksir zakat sendiri.
Saya consult mereka untuk kiraan zakat. Dan mereka berzakat, kita bagi sijil. Nama dia sijil Muzaki. Dan kita memberi kebenaran kepada syarikat yang membayar zakat ini boleh menggunakan logo Muzaki itu. Seperti yang keluar di dalam TV tadi kan. Saya logo lah. Logo. Jadi dengan logo tu mereka boleh lekatkan di produk-produk mereka. Boleh letak no? Boleh letak. Jadi alhamdulillah. Lori trailer di kedai, di pintu kedai. Cuba Ustaz Amri bayang. Ustaz Amri masuk beli satu produk yang di produk tu ada logo Sahabat Zakat Kedah. Itu dia. Seolah-olah terasa dah pembelian itu sebagai sumbangan dah sampai dah kepada asnaf. Okey. Yang kedua, yakin pasti dah ini kumpulan dia bukan tangkap dia syarikat bayar zakat, dia solat, dia semua dalam tu. Semua ada dalam tu no. Suci. Sebab bagi kita ialah bagaimana untuk mencari suatu kaedah yang tidak ada di pasaran mengenai pasti produk yang suci. Oh ya. Halal orang tanya saya. Ustaz Amri, saya bila kita keluarkan sijil Sahabat Zakat ni boleh dilekatkan di produk-produk. Dan alhamdulillah beberapa syarikat pengeluar ni mereka lekatkan di syarikat-syarikat mereka. Produk ni orang telefon saya. Ni nak lawan dengan halal ke? Saya kata halal kepada produk. Okay. Bahannya halal. Persekatarannya halal. Diurus secara halal dengan mendapat sijil halal. Yep. Apa tanda syarikat tu bersih dan bayar zakat? Tak ada. Jadi bagi saya logo ini sebagai pelengkap kepada syarikat-syarikat. Dan yang paling hebat ialah kitaran ini berlaku di kalangan syarikat Muslim. Jadi sebagai di Kedah kita letakkan Sahabat Zakat Kedah. Saya rasa bangga bila saya pergi ke kedai-kedai farmasi. Saya pergi kedai barang. Bank di logo di pintu mereka tu ada tercatat Sahabat Zakat Kedah. Seperti ada yang depan, kita bawa. Kalau kau boleh tulis sikit ni lah logo Sahabat Zakat. Ya. Kepada orang yang bayar zakat saja dengan zakat kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Zakat kau lain tak cik? Siapa yang nak dia kena pergi Kedah lah. Sebab nama dia Sahabat Zakat Kedah. Okey. Satu lagi Tuan Syed. Bila orang sebut, macam juga saya faham bahawa Olive House memang juta lah zakat dia. Saya. Duk bayar ke pusat zakat ni Kedah. Saya ni orang miskin. Saya. Duk ni jauh Kodiang. Kan? Orang kata pusat zakat Kedah ni duit tu pergi mana sebenarnya? Macam mana pusat zakat Kedah dia uruskan duit? Saya ni orang miskin tak dapat. Contohlah dia di Kedah ni mudah. Kita ada satu sistem Ustaz Amri, Ustaz Aidil dan semua rakan-rakan pendengar. Kita di Zakat Kedah ni kita ada satu apps. Ustaz Amri boleh download sekarang. Nama dia Zakat on Touch. Z-O-T. Zakat on Touch. T-O-U-C-H. Jadi siapa yang download Zakat on Touch ni, Zakat on Touch ya. Baik. Dia akan dapat data kutipan agihan zakat ke Kedah secara real time. Hari ini dapat berapa kutipan, dia agih kepada siapa, dia agih berapa, dan dia agih kepada siapa. Namanya ada dalam tu. Semua ada ni. Contoh Zakat on Touch ya. Zakat on Touch. Ini apps Apps. Siapa yang semua orang boleh akses. Sebagai contoh, Ustaz Amri sebut satu masjid di Kedah. Masjid di mana Ustaz Amri saya ingat di Kedah? Al-Ustaz. Masjid Al-Ustaz, Masjid Zahir. Jadi masuk dalam app kita tu, Zakat on Touch. Pergi ke Masjid Zahir. Di situ tanya maklumat lanjut, dia akan naik di situ berapa kutipan zakat di Masjid Zahir. Diagih di Masjid Zahir, penerimanya ada dalam tu. Semua ada tu. Ada dalam tu. So kita tak selindung. Maknanya itulah ketelusan dan kejujuran yang disebutkan oleh CEO Zakat sendiri. Maknanya kena yakin, kena percayalah apa yang disebut oleh CEO Zakat tadi. Jadi untuk itu kita lihat dulu bingkisan yang disediakan oleh pihak penerbit. Okey, silakan.
Bermula dengan misi membekalkan produk semula jadi dan organik berkualiti tinggi, OHR Marketing Sendirian Berhad atau Olive House terus kukuh sejak 9 tahun berada di pasaran melalui pengiktirafan terbaharunya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Syarikat yang beroperasi di Mergong Alostar Kedah itu muncul sebagai perusahaan kecil dan sederhana Bumiputra pertama di Kedah menerima pensijilan makanan organik Malaysia. Laporan Nur Hidayah Anwar. Perakuan skim pensijilan makanan diberi kepada 5 kategori produk iaitu butiran campuran ekstrak buah dan daun zaitun atau Olive Power Up, minyak zaitun extra virgin Olive Plus dari Morocco, pati minyak zaitun PM Sec dari Turki, jus delima dan jus delima pekat. Kita ingin kekal untuk maju ke depan dan menjadi antara pihak yang bukan hanya semata-mata bergerak untuk menyedarkan masyarakat tentang soal kesihatan berasingan dengan Kementerian Kesihatan, tetapi kita nak bersama-sama untuk support dan berada bersama dengan line dengan KKM untuk menyedarkan masyarakat pentingnya untuk mendapat makanan yang selamat, makanan yang sihat, makanan yang memberi manfaat kepada tubuh badan masing-masing. Dari sudut perasaan, ia satu kegembiraan dan merupakan satu pengiktirafan yang sangat tinggi buat kami. Penyerahan pensijilan tersebut disampaikan Pengarah Kesihatan Kedah, Dr. Muhammad Fikri Ujang di Ibu Pejabat Olive House di Merkung. Kajian pertama adalah untuk memastikan bahawa hasil bahan mentah itu memang daripada bahan organik dan pengendalian penanaman proses termasuk juga dari segi aktiviti sampai kepada proses pengambilan mentah kepada proses penyimpanan, proses pembungkusan dan proses pengangkutan, semua itu perlulah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk mereka ini mendapatkan sijil organik ini. Sebab proses-proses itu perlulah didokumentkan untuk memastikan bahawa tiada berlaku pencemaran dalam proses dan peringkat pertama sehingga produk itu sampai kepada masyarakat. Skim pensijilan makanan organik memenuhi keperluan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 di bawah Peraturan 18/7 bagi memenuhi standard Malaysia MS 1529 dan Peraturan 18/1A bahagian keselamatan dan kualiti makanan KKM. Proses permohonan dan dokumentasi CJ pensijilan OHR bermula sejak 6 bulan lalu. Di sini adalah bahagian pembungkusan antara produk paling laris Olive House, dan iaitu produk tersebut ialah Olive plus 30 times. Dan di bahagian pengeluaran ini antara kriteria yang dinilai oleh KKM bagi membolehkan mendapat pensijilan makanan organik. Dengan adanya pensijilan makanan organik ini, Olive House yakin peningkatan momentum jualan walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang memperlihatkan tahap penjagaan kesihatan masyarakat semakin diambil berat. Ia berdasarkan peningkatan jumlah jualan produk OHR yang dicatatkan ketika PKP. Dengan kapasiti pembukaan kilang baharu di Jitra yang kini dalam pembinaan, OHR yakin memenuhi momentum permintaan pasaran dan terus membudayakan cara hidup afiat. Nur Hidayah Anwar, Berita RTM. Kita lihat bagaimana gahnya Olive House dalam mengeluarkan produk-produk dan juga di samping juga adanya banyak kajian yang telah dibuat oleh syarikat sendiri nak membuktikan produk-produk yang dapat sijil halal ini memang berkualiti. Di antara yang saya lihat Ustaz disebut sebagai sijil organik. Mungkin juga Ustaz boleh kongsikan sikit apa yang dimaksudkan dengan sijil organik yang telah dianugerahkan kepada Olive House. Okey, terima kasih Ustaz Amri. Sijil organik merupakan satu sijil yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sijil ini agak baru, tetapi spek untuk mendapatkan sijil organik ini agak
kriterianya agak detail dan agak susah. Alhamdulillah hasil daripada proses yang telah dilakukan oleh Olive House lebih kurang dalam masa 6 bulan. Kita merupakan syarikat 6 bulan. Kita merupakan syarikat yang pertama di negeri Kedah. Syarikat yang pertama di Kedah yang Bumi Putra. Yang Bumi Putra yang mendapat peiktirafan organik. Organik ini kalau sekiranya kalau kita bercakap tadi sebagaimana Ustaz Zakaria sebut tentang halal, suci. Ini kita bercakap tentang halalan thayyibah. Bila mana satu benda yang halal tu kadang kebaikan ataupun dia toyib itu belum tentu lagi. Tetapi dengan persinjilan organik, ia adalah merupakan sebagai penanda aras ataupun sebagai tanda kualiti yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan kepada Olive House yang bahawa produk tersebut telah menepati kriteria yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan dan kita memperolehi sijil tersebut. Ini juga sebagai satu penanda lah bagaimana kita mementingkan kepada kualiti sesebuah produk. Di samping kita juga menitik beratkan kualiti tentang soal pembayaran zakat, juga kita menitik beratkan tentang soal halal dengan JAKI. Dua-dua ni lah. Kita sapu tiga-tiga lah. Kementerian Kesihatan kita sapu, zakat pun kita sapu, dengan JAKI pun kita sapu. Kena tambah 4 lah. Ikut 4 lah. Kita cuba 3 dulu. Okey, Ustaz, kita nak sentuh sikit lah. Orang kata bahawa tentang bila zakat ni dia akan mengurangkan dia punya sale dia, akan juga mengurangkan dia punya pendapatan. Padahal sepatutnya sebalik daripada itu. Jadi pengalaman Ustaz macam mana? Betul ke tak betul? Ini pengalaman lah. Kita bila kalau kita bercakap pada perspektif syarak ni mudah. Kadang-kadang kalau dalam hadis-hadis Nabi menyebut antara benda yang boleh mengangkat bala adalah dengan bersedekah. Antara benda yang membawa manfaat adalah memberi harta dan menyumbangkan harta kita kepada orang ramai. Hatta dalam budaya kita masyarakat Melayu pun, hatta kalau individu contohlah mula bekerja. Antara budaya yang ada kepada kita, gaji pertama dapat tu dia kalut nak bagi kat mak dia dulu. Itu dia, betul. Cerita dia kalut nak bagi kat ayah dia dulu. Sedangkan secara logiknya kita, hang ni cerita baru kerja, duit tak ada, nak pakai, banyak urusan. Tetapi keyakinan kita dan bukti yang terbukti depan mata kita, rezeki yang kita perolehi apabila diletakkan kepada tempat yang penuh keberkatan dan kebaikan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah pembuka kepada rezeki yang lebih besar. Maka mana ada orang cerita yang khidmat mak ayah ni, cerita dia bila bagi duit tersebut tiba-tiba kuih susah. Cerita ada orang gaji 15,000, saya pernah jumpa yang even dia punya pendapatan sebulan lebih 25,000. Tetapi boleh telefon kita minta untuk pinjam duit. Kadang-kadang kita bercakap ke dia apa isu dia. Bila kita periksa, rupanya dia ada satu justifikasi. Dan benda ni menarik ni, kisah benar yang nak share kepada Ustaz Zakaria ni. Bila kita sebut, saya kata, Syekh, Enta ni cerita kaya ni dengan rumah banglo 800,000, dengan kereta Lexus tukar setiap 2 tahun. Orang kaya ni. Tiba-tiba telefon kita nak pinjam duit. Jadi kita tak boleh nak terima akai. Dan kita tanya, korek punya korek rupanya meniaga 6 tahun tak pernah berkeluar zakat. Dan yang menarik, tak berkeluar zakat tu tak apa lagi. Kita tanya sebab apa? Dan alasan dia bagi cukup menarik. Dia kata apa? Dia kata, Syekh, bayar zakat ni adalah duit lebihan. Cerita dia anak tiap-tiap bulan duit habis. Jadi dia punya enjoy katak ni dia bagi kat bini dia bagi kat anak dia tukar harta macam-macam, menyebabkan dia terlupa tanggungjawab di antara harta tersebut ada harta yang menjadi milik orang lain. Sebagaimana zakat itu disebut sebagai an-nama az-ziyadah wal barakah, iaitu berkembang, subur dan seumpamanya, ia juga merupakan ketulan api neraka yang membakar harta kalau sekiranya kita letak dekat salah kotak. Jadi bila harta tersebut milik orang lain, kalau dia duduk kat tanah kita yang sedangkan kita kena letak kat tanah orang, sebenarnya dia bukan menyuburkan tetapi dia membakar harta tersebut. Maka tanggungjawab kita bagi benar orang meniaga, yang mana hak bukan kita bagi siap-siap lah. Yang ni cerita dia, hak ni bukan hak kita. Cerita bila bukan hak kita, nah tolak kita bagi kat Ustaz Ayah, nah Ustaz Ayah ambil lah ni, ambil lah tu, untuk elak daripada rumah kita terbakar adalah dengan menyalurkan zakat tersebut. Maka pengalaman saya secara peribadi bertemu dengan ramai manusia yang dianugerahkan dengan kekayaan, tetapi kekayaan yang tidak disertakan dengan keberkatan, kepayahan, kealpaan, kerana orang niaga ni tahu ada waktu kita usaha macam-macam, tetapi yang memberikan kejayaan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketenangan itu datang daripada ibadat yang kita laksanakan. Baik, jadi saya nak kod yang Ustaz sebutkan bahawa bayar mengikut kepada ni. Kita akan lihat pula kalau kata saya bayar sendiri. Okey, so kita akan rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Olive House,
House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat! Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan kati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Okey, masih lagi bersama dengan saya Ustaz Amir Halal. Dalam rancangan My Halal hari ini kita bincangkan tentang berzakat sampai untung. Jadi kita lihat Tuan Syekh Zakaria telah kongsikan peranan pusat zakat dan juga Ustaz Aidil juga telah kongsikan bagaimana zakat yang dikeluarkan itu banyak insan yang akan mendapat manfaat daripada pusat zakat ini. Termasuk juga orang yang sakit jantung juga boleh dapat manfaatnya. Jadi kalau kata itu juga yalah semua orang adanya penyakit dan juga penyakit-penyakit ini juga antaranya adalah nak menyembuhkan penyakit. Sebab itulah juga Olive House dalam ini juga menyumbangkan hotline Olive House ini di talian 013 500157 hingga 013 52000157. Jadi kalau sebagaimana yang tertera di kaca TV anda, jadi kalau ada yang mempunyai masalah dengan jantung sebagainya, bolehlah menghubungi hotline. InsyaAllah Olive House akan membantu anda. Betul Ustaz? Ya, kita buat kerjasama dengan Yayasan Jantung. Yayasan Jantung. Jadi setiap pembelian dan jualan disumbangkan kepada Yayasan Jantung. Okay. Yang tu pun sedekah lah juga. Sedekah juga. Jadi biarlah sedekah sampai ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru nak sedekah. Betul. Ustaz, tentang bab zakat ni, yalah, kalau kata tak apalah Ustaz Aidil dia nak bayar ke pusat zakat. Zakat kedah ya abad. Macam saya ni taklah kaya macam okey. Ustaz Aidil, saya pun ada duit sikit-sikit ni nak bayar sendiri dengan pak saudara saya, pak menakan saya, mak menakan saya. Boleh ke tak boleh? Okey. Cara macam tu. Macam mana Ustaz? Ustaz Amri, Ustaz Aidil. Kita sedang bincang ni satu tajuk kerangka agama yang lengkap. Ya. Tadi kita bincang bersama tentang bahawa dalam rukun iman, rukun Islam itu ada zakat. Sudah pastilah dia satu kerangka yang lengkap, syumul, yang boleh memberi keadilan, keselesaan kepada semua orang terlibat. Orang yang bayar dan orang yang berhak menerima. Mustahik. Dalam isu agih zakat ini, tidak ada satu pun tuntutan dalam syarak untuk orang yang mengeluarkan zakat itu mengagihkan zakatnya sendiri. Tak ada tuntutan. Yang ada tuntutan secara jelas ialah dalam Al-Quran disebut tentang ayat yang jelas, khus min amwalihim sadaqatan. Khus itu mana ambil. Ambil ni semua ulama sepakat bahawa dia adalah institusi yang berkait dengan institusi ulil amri, pihak berkuasa yang menjalankan penguasaan. Okey. Individu tak dituntut. Tak dituntut. Sebab itu tidak ada ayat yang menunjukkan tentang tuntutan keluar zakat kena. Agih zakat tak dituntut. Sebab Dr. Yusuf Khadawi memberi penjelasan bahawa bukan kebijaksanaan individu untuk mengagihkan zakat. Dia mesti kebijaksanaan agensi yang bertanggungjawab dalam urusan ulil amri ini.
urusan agama. Bukan Ustaz Meridak. Bukan Ustaz Meridak. Ustaz Meridak. Terlibat. Ustaz Adil pun tak. Sebab itu, kalau kita bincang tentang Agih sendiri ni menarik Ustaz. Ya. Bila saya duduk di zakat, Tuan, bayar zakat tak Tuan? Dia kata, saya tak bayar kat pusat zakat, saya bayar sendiri. Bayar sendiri tu. Okey. Jadi, isu bayar sendiri ni adalah isu yang menarik yang melibatkan semua orang. Okey. Saya bagi contoh. Ustaz Amri nak bayar zakat sendiri. Mestilah dalam kepala Ustaz Amri ni, siapa-siapa saja, ada orang yang tertentu yang Ustaz Amri tahu orang nak bayar. Yalah, memang. Betul? Betul. Okey. Sebab dalam penilaian Ustaz Amri, dia orang yang layak. Adakah penilaian Ustaz Amri itu bertetapan dengan penakrifan syarak terhadap asnaf yang boleh menerima zakat? Yap. Okey. Sebab itu, kita melihat kenapa Islam tidak memberi tanggungjawab kepada individu mengagihkan zakat. Antaranya disebut ialah hati manusia ni, kita lalu bincang bab hati Ustaz. Ada hati sakit, hati berbolak-balik, hati mati. Hati ni dia emosi, dia ada kecenderungan. Sakit hati banyak lah. Sakit hati pun banyak. Dan dengan sifat-sifat hati ni menyebabkan berlakunya terdedah kepada ketidakadilan dalam agihan. Okey. Dan dia tidak, dengan hati itulah tidak ada satu jaminan bahawa orang yang miskin yang menerima zakat itu boleh terdorong keluar daripada kemiskinan. Ustaz Amri nak bagi zakat sendiri dekat orang yang Ustaz Amri nampak dalam kerangka penakrifan asnaf Ustaz Amri ni, berapa ratus kan? Yalah. 500. 500 one off sekali tu je. Sekali tu, Anak dia boleh 8 orang boleh pergi universiti kan? Dia boleh buat rumah sebiji kan? Kita zakat Kedah, kita buat rumah nilai 45,000, tahun lepas hampir 500 biji. 500 biji. Kita baiki rumah lebih daripada 2,000 biji. Jadi benda-benda macam ni kita tak boleh buat dengan one off bagi gitu. Okay. Pertama. Dan mungkin tahun ni kita bagi, bulan ni kita bagi, bulan lepas tak bagi kot. Sekali itu bagi. Sekali itu yang bagi ya. Zakat bagi tiap-tiap bulan. Selagi mana dia terperangkap dalam garis tuntutan keluarga untuk dia keluar dalam keadaan selesa. Ustaz Amri tak bagi tiap bulan. Yalah, sekali itu ya. Sekali itu aja. Okey. Yang menarik dia, Ustaz Amri bagi sekali itu ya. Sebab kata dia miskin. Lepas tu Ustaz Amri sebut kat dia, kalau tak cukup, hak saya bagi ni, pergi nak? Minta pusat zakat. Pergi kat pusat zakat. Mu pun tak bagi kat pusat zakat. Mu nak suruh kawan tu pergi bagi kat pusat zakat. Macam mana tu? Ini benda-benda yang sedang berlaku. Yang kedua, dengan keadaan hubungan orang kaya dengan orang miskin yang ada hati tadi ni Ustaz Amri, kita tak mampu menjaga. Islam menitik beratkan tentang maruah. Jadi orang kaya ni selalu dia kalau dia agih sendiri dia akan kata, lah kapung ni hak miskin ni semua aku yang bagi. Ni sebut aku tu lah. Anak-anak mereka hak pergi mengaji ni zakat aku lah. Jadi Islam jaga maruah ni. Jadi itu yang kedua. Tapi kalau agensi yang memberi zakat, zakat bayar semua ni orang kampung ni. Tak apa tu kerja hang. Betul tak? Okey, yang ketiga ialah kalau diagih sendiri. Saya bercakap selalu contoh Ustaz Amri ni senang. Ustaz Amri akan bagi orang kelompok tertentu ya. Tuan sudah aku bagi kat dia ni nampak malas mayang pun dah. Tuan lepas mayang boleh lah. Sebab hati pakai kita yang menentu. Pakai lagu tu aja. Okey. Tuan, kalau kita lihat isunya adalah kerana keluar zakat ni ada yang tak keluar zakat. Dia memang cukup kaya. Tapi yang tak keluar zakat juga akan menyebabkan orang ni akan keluar zakat sendiri. Dan juga saya nak tanya Ustaz, kalau kita lihat bahawa hari ini kalau nak dibandingkan dengan industri yang kaya yang wajib keluar zakat memang banyak. Cuma yang Tuan Syazli data tu tak ada. Jadi mungkin juga atas pengalaman Ustaz boleh memberikan nasihat kepada industri yang belum lagi keluarkan zakat, keluarkanlah zakat, dan juga mengapa mereka ni kadang-kadang tak mau juga, bagi pandangan Ustaz, yang tak mau nak keluarkan zakat ni.
Okey, terima kasih. Menarik tajuk ni. Saya bila kita bercakap untuk memberi nasihat kepada industri, saya rasa approach tu dia kurang berkesan lah kot. Bukan maksud berkesan tak bersetuju bagi nasihat. Sebab saya yakin dan percaya benda tu dah dilakukan dalam tempoh masa yang cukup panjang. Oleh Tok Guru kita, Ustaz Zakaria pun bercakap, semua bercakap tentang kepentingan untuk mengeluarkan zakat. Apa yang mungkin patut kita laksanakan adalah untuk kita memberikan satu tekanan sosial tentang tanggungjawab peranan zakat ini pada perspektif yang membantu nilai yang sangat baik kepada masyarakat. Pada hari ini kita boleh tengok bagaimana kebanyakan syarikat mereka berpusu-pusu untuk menjadi sebuah organisasi yang melaksanakan CSR program. CSR, ya. CSR. Dia kalut tang CSR tu, tapi dia lupa tang zakat. Dan tang CSR tu, kenapa yang dia bersungguh-sungguh? Kerana dia nak mendapat satu title daripada masyarakat dan juga berada pada satu keadaan yang dia merupakan sebuah organisasi mengambil individu-individu ataupun syarikat-syarikat yang merasakan zakat itu tidak perlu dibayar, maka usaha yang sama patut dilakukan, lebih dipergiatkan. Mungkin bukan hanya semata-mata pejabat zakat Kedah, mungkin gabungan di antara pejabat-pejabat zakat untuk memberikan tekanan sosial dan juga untuk memberikan satu zakat Malaysia lah. Satu zakat Malaysia. Apa yang patut dilakukan oleh industri supaya faedah ini mampu untuk memberi lebih manfaat kepada orang lain. Dalam masa yang sama, apa yang boleh dilakukan oleh industri, sebagaimana contoh kalau Olive House, apa yang kita buat, bukan hanya semata-mata kita memohon untuk menjadi pembayar muzaki kepada pihak zakat di Kedah, juga kita melaksanakan proses bertanggungjawab untuk menjadi amil kepada pejabat zakat Kedah. Jadi kita menggunakan Yayasan Jariah Afiat kita juga untuk kita menyebarluaskan, mengatakan bahawa tanggungjawab untuk berzakat ini merupakan satu tuntutan. Jadi kepada syarikat-syarikat di luar sana, kalau mereka mengetahui bagaimana suburnya perniagaan itu dengan pembayaran zakat, insya-Allah usaha itu akan dilakukan. Baik, kalau kita lihat, elok juga kalau kata Ustaz sebutkan bahawa pusat zakat seluruh Malaysia ni ada satu kaedah yang boleh memberikan kesedaran kepada industri supaya dapat keluar zakat. Jadi mungkin juga Tuan Syekh ada yang nak tambah kah? Saya gini Ustaz Amri. Hari ini menariklah MyHalal pertemukan agensi pembayar dengan agensi zakat ni. Ya. Saya ingat ini mungkin pertama yang saya tak kerapnya saya tontonlah MyHalal ni. Lepas ni kita pergi Kedah. Ya, okey. Sebab pengalaman Ustaz Aidil kongsi pengalaman sebagai syarikat pembayar. Saya kongsi pengalaman agensi pengutip dan pengagih. Ramai Samri, ramai kawan-kawan bila kita buat perjumpaan bengkel bimbingan kiraan zakat. Pertama sekali syarikat-syarikat ni dia akan kata dekat saya. Bila saya tanya, "Tuan, pasal apa dah merdeka sampai 30 tahun zakat tak bayar?" Dia marah kat saya. Iyalah. Inilah zakat tak turun ceramah. Sebelum dia nak buat syarikat tu, dia tak tahu kata zakat ni wajib. Sebelum Tuan Syekh marah, kita akan berehat dulu. Terima kasih. Kita akan berehat dulu. Ya? Okey, dia kata tak apa, beri peluang lagi lah. Okey. Sebelum nak ni tambah. Ini antara pengalaman menarik. Sebab saya selalu buat analogi. Okey. Kalau orang tak boleh pergi ke Mekah, dia marah tamu haji. Dia marah tamu haji. Dia tak bayar zakat, dia marah pusat zakat. Tapi dia tak tahu kata sebenarnya kerangka dalam perniagaan tu keberkatan, keuntungan. Dia duk kira untung 30 tahun lah. Tapi dia lupa ada satu untung yang akan dikira di sana. Jadi apa yang kita pusat zakat Kedah buat ialah kita memanggil adakan bengkel berkala kepada semua agensi-agensi di Kedah, jemput untuk taksiran zakat yang betul. Ustaz Amri, satu ialah taksiran zakat yang betul. Taksiran zakat yang betul. So kalau kata nak belajar taksiran tu kena pergi di pusat zakat lah. Kalau dia nak pergi menyega ni pun Ustaz Adil pun saya ingat 17 kali kursus tak habis lagi. Nak kira zakat ni kita kena ada bengkel. Okey, baik. Jadi yang asasnya kena ada bengkel. So kita akan berehat dulu ke? Okey. So kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini.
Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat senaman. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan parti minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat sebesar manfaat. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ramai yang terinspirasi untuk meningkatkan kualiti hidup. Mereka yang ingin menjadi usahawan seperti Khairul kini boleh mendaftarkan perniagaan dengan mudah di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi norma baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran dalam talian. Pendigitalan ialah norma baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Okey, alhamdulillah kita sudah berada di segmen blok yang terakhir ni. Jadi saya juga memberikan ruang juga peluang kepada Ustaz sinilah sebagai CEO syarikat Olive House ini nak memberikan kesimpulan dan juga nasihat kepada para penonton dan juga industri halal yang ada pada hari ini. Silakan Ustaz. Untuk kesimpulan saya simple je lah. Kalau sekiranya kita nak menjadikan perniagaan kita berkembang maju, ambillah perhatian di antara tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus dalam soal mengeluarkan zakat. Dengan mengeluarkan zakat, insya-Allah ia akan memberikan keberkatan kepada perniagaan kita, kepada ahli keluarga kita, kepada karyawan ataupun pekerja-pekerja kita dan juga masyarakat. Insya-Allah dengan zakat ini juga merupakan satu tuntutan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sama sekali menyamakan zakat ini dengan cukai. Cukai tidak sama dengan zakat. Zakat itu bukan cukai, kerana zakat itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tegasnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka yang mengelak daripada membayar zakat, walaupun dalam tempoh waktu tersebut sangat-sangat diperlukan umat Islam bersatu pada ketika itu. Tetapi hilangnya satu cabang yang sangat penting tersebut, sebenarnya dia akan hilang tuntutan pilar Islam yang keseluruhan dalam kerangka Islam itu sendiri. Jadi kekayaan itu akan datang dengan kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan zakat itulah merupakan penyubur kepada harta-harta yang akan masuk dalam perniagaan yang kita laksanakan. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Tuan Syekh, sebelum kita pergi ke Kedah ni. Boleh. Okey, Ustaz Amri. Yap. Saya nak sambung apa yang Ustaz Adil sebut tadi ialah kita jangan lupa bahawa dalam zakat itu ada ratusan ribu asnaf di kalangan fakir dan miskin. Dan asnaf-asnaf yang lain. Jaminan daripada Allah ialah dengan zakat yang kita keluar itu ada pihak lain yang sedang mendoakan keberkatan kepada kita. Orang sebab itu dalam kaedah zakat, kelompok utama yang ditekankan oleh Islam adalah fakir. Kemudian miskin. Fakir ini benda orang yang tak cukup sampai keadaan sentiasa dalam keadaan tak cukup. Tiba-tiba dalam keadaan tak ada benda nak makan. Dia dapat beras, dia dapat ayam, dia dapat pakaian, dia dapat duit anak beli sekolah. Doa dia jauh lebih baik daripada kita. Sebab itu saya nak sambung tentang keberkatan itu. Yang kedua ialah sebab itu kita di negeri Kedah, Ustaz Amri, bagi memastikan kelompok yang diberi perhatian oleh Allah dalam zakat ini adalah kelompok fakir dan miskin. Perkara besar yang kita buat di Kedah ialah memastikan bahawa tidak ada orang fakir dan miskin terputus bekalan makanan. Sebab itu di Kedah kita ada 578 buah masjid. Setiap masjid kita jadikan food bank center. Food bank center. So di situ ada beras, gula, kopi, minyak, ada 8 item barang. Termasuk juga pelajar yang mempunyai masalah sekarang ni boleh dapatkan. Boleh. Sebab tu kita buka sepanjang tahun rayuan ataupun permohonan untuk melanjutkan pelajaran. Jadi apa yang sedang kita ambil ialah keutamaan kita memastikan tidak ada rakyat Kedah yang terputus bekalan makanan. Kalau terputus bekalan, Ustaz Amri, dia hanya perlu ke masjid. Masjid lah. Jadi kalau dia cari masjid pun tak jumpa.
Jadi dia kena lapang sikit lah. Saya cakap anak abang kata di kampung itu ada masjid. Pergi ke masjid saja. Mesti ada lah. Mesti ada. Okay. Dan mudahnya kita di Kedah. Siapa nak mohon sebarang bantuan ke masjid, so masjid berurusan dengan kita. Baik, terima kasih banyak kepada Tuan Syekh Zakaria bin Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat di Kedah yang banyak berkongsikan tentang bagaimana peranan agensi zakat, dan juga kepada Ustaz Aidil yang merupakan orang yang bertanggungjawab membantu ekonomi halal juga kepada rakyat negeri Kedah sendiri. Dan juga sebelum itu juga saya ingin mewar-warkan bahawa dengarkan Salam FM 91.1 pada malam ini bersama dengan penyampai Abrar pada pukul 11 malam dan juga penyampai Sofia pada pukul 5 pagi. Boleh tonton dan juga boleh dengar dan juga membincangkan tajuk tentang tak makbul pun oleh Yang Bahagia Profesor Madya Dr. Suki Osman pada jam 12.15 malam ini di Salam FM. Jadi sebarang persoalan bolehlah menghubungi di talian 03-2282-5656 bersama dengan Salam FM menjada minda. Jadi untuk itu kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam tajuk yang lain pula, dan juga saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada dua orang ahli panel kita yang banyak membincangkan tentang peranan zakat dan juga agensi yang mengeluarkan zakat. Jadi zakat ada sijil halal, ada sijil zakat. InsyaAllah juga kita mungkin juga boleh fikirkan bagaimana nilai tambah yang lain nanti, mungkin juga sijil syariah compliant kepada semua yang ada ni. Itu juga perkara yang perlu kita bincangkan. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan bersama dengan saya Ustaz Amir Halal dalam rancangan My Halal di TV1. Yakini Halal Malaysia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan di sini hanya persinggahan, hadapan ada persimpangan. Manakah yang terbaik di sisi Tuhan? Manakah yang terbaik di sisi Tuhan? Yang halal itu bersih, yang halal itu baik. Cari keberkatan, keridaan dari Tuhan. Ya halal toyibah, ya halal toyibah. Jauhilah yang menggerak haram jadi berkah di hidup. Akan selamat sia-sia amal dan ibadah, sia-sia amal dan ibadah. Jangan pikir mudah cari keuntungan. Jangan pikir mudah cari keuntungan. Nanti marah pada diri kekusutan. Jangan pernah belakangi hukum-hukum Tuhan. Nanti kau yang susah di hari perhitungan. Jangan pikir mudah cari keuntungan. Nanti marah pada. Kan khas oleh Olive House. Sesudu nikmat sebesar manfaat.